Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada sahbudin.com.net 27 Jun 2023. 3 cabaran gentir buat PRN, buat PH dan BN. Walaupun tarikh penamaan calon dan pengundian bagi PRN bagi 6 buah negeri belum lagi ditetapkan oleh SPR, kehangatan bahangnya sudah pun mula terasa dan dapat dirasakan pada ketiga ini. PHBN dan Perikatan Nasional sebagai dua blok utama yang akan bertembung dalam PRN itu nanti didapati telah pun menggerakkan aktiviti masing-masing ke arah matlamat masing-masing untuk memperoleh kemenangan. Begitupun disebabkan PH dan BN adalah kerajaan di peringkat pusat, selain senario politik semasa agak bergelora dengan pelbagai isu, PRN nanti dilihat lebih merupakan cabaran gentir buat gabungan tersebut. Berikut adalah pertimbangan yang harus diambil berat oleh PH dan BN, khususnya oleh Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Yang pertama, daripada 6 negeri yang akan berlangsung PRN itu, 3 negeri adalah milik Pakatan Harapan dan 3 negeri lagi milik PAS. Berapa negeri yang mampu dipertahankan dan dirampas oleh PHBN? Apakah PHBN mampu mempertahankan Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan? Negeri manakah yang kini ditadbir oleh PAS, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah, yang mampu ditawan oleh PHBN? Kedua, daripada 245 kerusi DUN yang dipertandingkan dalam PRN kali ini, bolehkah lebih 50% daripadanya dimenangi oleh PHBN yang merupakan gabungan kerajaan di peringkat pusat? Oleh kerana gabungan PHBN adalah kerajaan di peringkat pusat dan PN sebagai blok utama pembangkang, pertembungan antara keduanya dalam PRN ini tidak dapat dielakkan daripada ditafsirkan sebagai gambaran referendum tidak rasmi dari segi penerimaan rakyat kepada kerajaan dan juga prestasi Anwar selaku Perdana Menteri. Mahu tidak mahu, PHBN tiada pilihan melainkan perlu menang lebih separuh daripada 245 kerusi DUN dalam PRN jika mahu mengelakkan Anwar digambarkan sudah ditolak oleh majoriti rakyat. Lebih daripada itu, jika PHBN gagal menang lebih 50% daripada 245 kerusi yang dipertandingkan, ia secara langsung akan menaikkan lagi semangat Perikatan Nasional bagi merampas kerajaan pada PRU 16 akan datang. Ketiga, bagaimanakah kerusi majoriti Melayu yang mampu dimenangi? Berapakah kerusi majoriti Melayu yang mampu dimenangi oleh PHBN pada PRN nanti? Kegagalan PHBN memenangi lebih banyak kerusi majoriti Melayu akan memberi tafsiran gabungan itu ditolak oleh kaum majoriti di negara ini, meskipun setelah UMNO turut serta berada dalam kerajaan. Lebih-lebih lagi, jika UMNO kalah sebahagian besar atau kesemua kerusi yang ditandinginya, ini sekaligus memberi petunjuk paling mudah bahawa keberadaan parti itu dalam kerajaan tidak membantu untuk menarik sokongan penduduk teras negara ini. Hakikat ini terus saja berbeza di ketika UMNO bersama PAS dan Muafakat Nasional sebelum ini, di mana banyak PRK ketika itu berjaya dimenangi oleh mereka. Gabungan kerajaan yang digambarkan tidak lagi disokong oleh kaum teras atau penduduk majoriti dalam negara sudah tentu merupakan sebuah kerajaan yang tidak stabil. Kesimpulannya, dalam PRN kali ini, sama ada PHBN gagal menawan mana-mana negeri, Perikatan Nasional atau mengekalkan negeri yang sedia ada dikuasai PH, gagal mencapai kemenangan lebih 50% daripada 245 kerusi DUN yang dipertandingkan serta gagal memenangi majoriti kerusi-kerusi Melayu, ia adalah satu kekalahan dan petanda lebih buruk sedang menanti Anwar pada PRU 16 akan datang. Sebagaimana disebut pada awal lagi, penyertaan PHBN
dalam PRN ini adalah mewakili serta memberi imej kerajaan di peringkat pusat dan kekalahan bukanlah satu pilihan, baik dalam salah satu kategori atau semua tiga kategori yang disebut di atas. Semua menteri, jentera propaganda kerajaan, khususnya JKOM serta Kementerian Komunikasi dan Digital harus bergerak dengan lebih gigih untuk menyampaikan maklumat, memberi penerangan, menangkis serangan dan menangkis apa juga serangan lawan bagi memastikan kemenangan benar-benar dapat digenggam. Tidak lupa unit media dan komunikasi PMO juga sebaiknya jangan tidur dan mesti berjaga sepanjang masa mulai sekarang, kerana dalam PRN nanti sudah tentu yang paling disasarkan adalah pelbagai hentaman dan balunan ialah Anwar itu sendiri. Kalau ditakdirkan PHBN gagal juga akhirnya, Anwar tiada pilihan lain melainkan mesti segera berani merombak semua struktur dan jentera yang ada bersamanya sekarang ini. Jika tidak, Anwar sendiri hanya sepanggal saja nasibnya. Malah mungkin dijatuhkan lebih awal daripada itu. Ditulis oleh Sabudin Husin, 27 Jun 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan pas di kala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis di Raja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Hock sebagai pengurusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Hock berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu. Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih, sehingga adanya timbul
yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bertemu di channel ini. Bye-bye.